Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Perisai bagi segala mukallaf pada malam ini, muka surat 180 bawah sekali. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, Sad itu maknanya musannif, pengarang, iaitu matan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Abu Ja'far, wa nu'minu bi asyrati sa'ah min khurujid dajjal wa nuzuli Isa bin Maryam alaihi salam minas sama' wa nu'minu bi tulu'i syamsi min maghribiha wa khuruji dabbatil ardi min mawdi'iha. Itu terjemah. Dan membenarkan kita akan segala alamat hari kiamat, daripada keluar Dajjal dan turun Nabi Isa anak bagi Siti Maryam alaihi salam dari langit, dan membenarkan kita akan naik matahari daripada tempat jatuhnya dan keluar binatang bumi daripada tempatnya. Baik, masuk pula kita tentang asyratis sa'ah, iaitu rukun iman yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Apa yang berkait dengan hari kiamat juga wajib kita percaya. 6 rukun iman tadi. Pertama, percaya hari kiamat dan segala yang berkait dengan hari kiamat, dengan syarat perkara itu sahih. Yang sahih itu Al-Quran dan hadis. Sebab tu dalam bab alam ghaib, ulama tidak berijtihad. Tidak berijtihad, semuanya di atas nas yang datang kepada kita. Jadi kitab Perisai bagi segala mukallaf ini syarah bagi matan Tahawi. Matan Tahawi ini maksudnya suatu matan, satu ringkasan tentang ilmu tauhid yang sekurang-kurangnya kita orang Islam wajib mengetahuinya, tentang Allah dan tentang 5 lagi rukun iman. Jadi bila kita wajib semayang, maka segala perkara yang berkait dengan semayang wajib juga kita lakukan. Sebab tu dalam rukun Islam dia tidak ada wudu. Dia ada solat 5 waktu. Tapi kita tak boleh kata wudu tak wajib sebab tak sebut dalam rukun Islam. Kenapa? Kerana dia wajib, tetap wajib kerana dia yang menyempurnakan solat. At-taharah miftahus solat. Taharah, bersuci, itu kunci bagi sembahyang. Yang membukakan sembahyang. Maka asyratus sa'ah, tanda-tanda atau alamat-alamat sa'ah, kiamat. Sa'ah ini disebut juga untuk hari kiamat. Manakala asyratus sa'ah, alamat-alamat kiamat. Nama hari kiamat yang paling popular, yang paling viral 2. Hari kiamat dan hari akhirat. Dan ada lagi nama-nama yang lain. Cuma kita orang awam yang paling kita tahu 2 nama ni. Hari kiamat dan hari akhirat. Kenapa dipanggil hari akhirat? Kerana itulah yang terakhir daripada 5 alam yang kita lalui. Alam roh, alam rahim, alam syahadah sekarang, alam barzah, dan alam akhirat yang akhir sekali. Dia juga dipanggil dengan hari kiamat. Hari mana? Hari yauma yakumun nas. Hari itu semua manusia bangun. Orang yang pertama bangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun. Bangun daripada mana? Daripada kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, ana awwalu ma insyaqal qabru, al hadis lah
aku orang yang awal, orang yang pertama keluar daripada kubur. Maksudnya terbelah bumi keluar. Kerana kita mati dengan sangkakala yang pertama dan dihidupkan balik dengan sangkakala yang kedua. Baik. Malam ini dia nak cerita tentang wajibnya kita percaya asyratus saah, alamat-alamat kiamat. Terdahulu dalam awal rukun iman, kita wajib beriman dengan hari kiamat. Sekarang ini beriman dengan alamat kiamat pula. Kenapa? Kerana kaedah kita bukan saja tentang kiamat, apa saja yang datang dari Allah dan Rasul wajib kita beriman. Wajib kita imani, wajib percaya. Wajib kita takdimkan daripada yang datang daripada yang lain. Datang daripada Allah, datang daripada Rasulullah, dulu daripada yang orang lain. Jadi dalam Al-Quran ada beberapa ayat tentang alamat kiamat. Dalam hadis lebih banyak. Lebih banyak. Hadis yang kita dahulukan iaitu hadis-hadis mutawatir, kemudian hadis ahad. Okey, dalam bab ini. Setengah orang dia terikut-ikut dengan trend. Maknanya kawan-kawan dia beri agak-agak. Maknanya terjauh. Mungkin ini alamat kiamat. Kita kena hati-hati. Sebab alamat kiamat sebenarnya sudah pun direkodkan di dalam kitab-kitab ulama. Banyak dah dalam kitab-kitab ulama. Dalam kitab Syarhus Sunnah. Dalam kitab-kitab hadis ada. Dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab khusus tentang alamat kiamat sudah pun diatur oleh ulama. Jadi kita tak usahlah pandai-pandai nak beri pandangan mungkin ni juga alamat kiamat. Jadi kerana dia sudah disiapkan, kita belajar saja mengikut tertibnya. Dajjal ini disebut antaranya dalam matan ini. Ini yang datang dalam nas. Sebab kadang-kadang kita rasa macam alamat kiamat. Di jalan-jalan naik motor dia tengok ada Allah di awan. Oh, alamat kiamat. Dia pun tulis dalam Facebook nak kiamat dah. Faham lagi? Kata ulama itu bukan alamat kiamat. Itu Allah nak kita jangan lupa Allah. Kita kena ingat kerana kita manusia sekarang sudah lupa yang mencipta kehebatan alam ini. Jadi diperingatkan. Kita belah daging nak ada Allah, ada Muhammad. Bukan alamat kiamat. Alamat kiamat sudah siap. Dalam kitab Bukhari, kitab Abu Daud, kitab Daruqutni, dalam Ibn Hibban sudah siap. Dalam Musnad Ahmad Hanbal beratus hadis dah. Jadi kita tu tengok ikan tolak dia ambak naik atas darat. Ramailah ikan beribu-ribu ekor ambil ambak. Alamat kiamat. Itu bukan alamat kiamat. Ikan ni dia berjalan, dia ikut laluan dia. Kalau kita gak apa benda ni? Apa benda? Macam sekarang kalau kita berjalan. Bukan. Location. Orang kata live location. Laluan kita. Ikan ni Allah jadikan dia ada laluan dia. Dia ada laluan macam penyu daripada sulu. Mari telur dia rantai abang dulu berpuluh-puluh tahun. Dia ada laluang ni dalam laut tu. Insting Allah jadikan fitrah tu, ilmu itu Allah letak dalam setiap haiwan untuk kemudahan bertelur dan sebagainya. Faham lagi? Jadi ikan kita juga, ikan lumba-lumba, ikan air dan sebagainya. Kadang-kadang hanyut. Kerana apa? Kerana masalah. Sana location lagi. Nampak? Apa benda ni? Apa benda? Internet tak cukup. Jadi larikan di bawah arus, terdampatlah ikan-ikan atas darat. Ikan paus pun sampai naik atas darat. Padahal dia yang lebih pandai daripada kapal selam. Ikan paus lebih hebat lagi, sonar je. Tapi Allah nak tunjukkan yang tidak gagal hanya Allah. Kita pergi tulis alamat kiamat. Padahal ikan paus itu dihanyutkan arus. Supaya kita tidak nampak kelebihan makhluk mengatasi Khalik. Itu tujuan. Jadi jangan kita pandai-pandai. Ini alamat kiamat. Apa? Ikan lumbu-lumbu naik atas patah. Faham lagi? Belah daging ada bismillah. Bukan alamat kiamat. Kerana kita lupa Allah. Makan pagi petang Allah sebut bismillah pun dah.
Jadi jangan lupa Allah. Begitu juga dengan gempa bumi, okey? Gempa bumi berlaku 3 tahun, bukan 3 minggu sekali. Gempa bumi kalau kita tengok 3 tahun sekali, 4 tahun sekali. 4 tahun lepas berlaku di Turki, 8 skala Richter. Kemudian berlaku pula di utara Jepun. Nah, satu pendalaman. Satu baru ni di laut Jepun, dalam laut. 8.3 skala Richter. Kadang berlaku di Filipina, kadang di Jawa Timur. Untuk mengingatkan kita kepada gempa yang terhebat, iaitu hari akhirat. Kerana akhirat nanti iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila Allah perintahkan malaikat untuk melakukan gempa bumi ini, bukan di Osaka, bukan di Jawa Timur, bukan di Turki saja. Semua kawasan atas bumi yang tidak termasuk dalam garis gempa bumi akan digempakan sehebat-hebat. Ini. Nah, 18 tahun sekali kita tengok lava meletup, gunung berapi, lava meleleh. Kena orang 2000 orang mati. Nak, Di Ranjani 5 tahun lepas 7 orang mati. Di Sinabong 6 orang mati 2015. Akhirat nanti bukan kawasan gunung berapi je. Semua kampung akan keluar lava kerana kehancuran alam. Jadi semua itu tanda-tanda kebesaran Allah supaya kita tidak lupa pada dia. Kita nak sebut ini alamat kiamat. Asyratus sa'ah, alamatul kiamah sudah memadai yang telah ditulis dalam kitab-kitab hadis. Okey? Dalam kitab Matan Tahawi ini sebahagian. Dia kata dan membenarkan kita, maknanya wajib kita benarkan dalam hati segala alamat hari kiamat. Yang mana? Yang datang dalam keadaan sahih daripada Al-Quran dan hadis. Bukan dengan agak-agakkan kawan Facebook kita, bukan dengan tekaan-tekaan geng-geng yang suka buat tekaan dan sebagainya. Tak. Yang datang tu cerita dalam Quran dan hadis. Okey? Itu kita imani, kita beriman. Seperti keluar Dajjal. Dajjal ni akan keluar. Percaya ke tak? Percaya. Sebab cerita dalam Quran. Kalau keluar dalam komik, aku tak percaya. Faham? Tapi cerita Allah cerita dalam Quran akan keluar Dajjal. Maka kerana itu kita beriman. Dan turun Nabi Isa anak bagi Siti Maryam alaihissalam daripada langit. Aku percaya. Apa? Nabi cerita. Nampak? Dalam hadis-hadis, banyak hadis Nabi kata akhir zaman, Isa anak Maryam turun dari langit. Turun sebagai apa? Hakaman adalah menjadi hakim yang adil. Aku percaya, aku beriman. Dan membenarkan kita akan naik matahari daripada tempat jatuhnya. Akan datang dia cerita. Matahari sekarang naik dari tempat naik. Nampak? Matahari naik dari tempat naik. Matelak, tempat naik matahari. Dia jatuh kat mana matahari? Tempat jatuh. Hak kita duduk tak? Tempat jatuh. Tak, jatuh tenggelam. Tempat dia tenggelam tu. Nampak? Arab ni tenggelam dia guruk. Nampak? Guruk itu tenggelam. Kalau nak kata tempat tenggelam, bahasa Arab dia letak huruf mi depan. Jadi maf'ilun, maghribun, tempat tenggelam. Okey? Jadi kalau maghribun, tempat tenggelam matahari. Tiba-tiba Nabi kata suatu masa dekat dengan kiamat, sebelum kiamat, dia naik daripada tempat tenggelam, dia naik balik. Sekarang matahari daripada tempat terbit. Okey? Terbit naik, jatuh tempat tenggelam, pusing ke bawah pula, naik. Turun kat pula. Beribu-ribu tahun dah, betul tak? Dekat kiamat, sampai ke ujung, dia naik balik. Nampak? Ni Nabi kata hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sampai mana pada ketika matahari itu akan naik balik dari tempat dia jatuh. Dah warna gitu, tak kan? Hak pusing tu siapa tu? Allah ke kerajaan Malaysia? Ke NASA? Faham lagi? Tak. Kita bukan nak cerita tentang kaji langit dan sebagainya. Tak. Itu lebih
Orang yang arif lebih tahulah. Tapi dalam Quran sudah menceritakan bahawasanya bumi itu bersama dengan planet-planet dia, tak, dengan utariknya, dengan mustarinya, dengan marehnya, tak, dengan zuhalnya mengelilingi matahari. Sambil mengelilingi matahari, bulan pula mengelilingi bumi. Gini. Matahari bumi berpusing. Bulan tu sambil bumi berpusing matahari, dia pusing pula bumi. Faham? Ni matahari ni. Ni pusing ni. Bulan ni pusing. Faham lagi? Matahari ni pula sambil orang duk pusing dia ni, 10 planet duk pusing dia ni, dia bergerak mengikut landasan dia pula. Nampak? Itu hebat kuasa Allah. Faham lagi? Kuasa Allah. Nah, ada. Sebab tu kita takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Faham? Besarnya bukan saiz. Nampak? Kekuasaan Allah. Sampai boleh gitu semua. Bahkan berjuta-juta galaksi dipercayai seperti bumi yang mengelilingi matahari. Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Nah, jadi sampai masa Allah perintahkan pusing terbalik. Pusing terbalik. Sekarang bergerak ikut orbit masing-masing. Perintah siapa? Perintah Allah. Tak ada kaitan dengan manusia. Manusia tumpang duduk je. Mari tumpang duduk bumi Allah. Biasanya yang menumpang tu sombong. Yang menumpang sombong. Yang menumpang sombong. Tengok, duduk di bumi Allah, tak mau laksanakan hukum Allah. Nampak? Taklah. Tak mau laksanakan hukum Allah, hukum qisas, hukum hudud, hukum yang diturunkan Allah di dalam kitab-kitab. Wa anihkum bainan nas bima anzalallah. Kalau kamu menjadi kerajaan, menjadi pemerintah, maka laksanakan hukum di antara manusia itu dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Jangan kita pandai-pandai. Kita berapa kali pilihan raya belum lagi melaksanakan hukum Allah. Betul tak? Ada macam-macam orang kata kita tak, hukum Allah tak sesuai. Tak sesuai. Bumi ni hak siapa? Bumi hak Allah, hukum Allah tak sesuai. Lepas tu mu marah budak-budak mabuk ketung. Mu mabuk apa? Betul tak? Awak tumpang duduk bumi Allah. Awak kata hukum Allah tak sesuai di bumi Allah. Mu bukan ketung dah ni, obat nyamuk capur teh ayam. Ini masalah. Betul tak? Orang yang tak suka hukum Allah, tak sabar dengan ujian Allah, Allah halau dia daripada bumi. Tak layak duduk di bumi. Bukan Malaysia aja. Sila keluar dari planet bumi. Nampak? Dalam hadis kursi Allah berfirman, "Man lam yahkum biqada'i wa lam yasjud bi na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i." Barang siapa tak suka dengan hukum aku, tidak bersyukur dengan segala nikmat aku, tidak sabar dengan ujian aku, sila keluar daripada bawah langitku, carilah Tuhan yang lain sebagai Tuhan kamu. Nampak? Ada pula tak sesuai, hudud tak sesuai, kisah tak sesuai. Mu siapa? Mu mari duduk sini kecek beranak. Tuhan we duduk, Allah beri makan pula, beri kesihatan, beri nyawa, beri nafas, tak sesuai. Betul tak? Ada. Mung tu tak sesuai hidup di sini. Mu kena jadi monkey. Buat jadi orang buat apa? Nah, ini Allah kata, fal yakhruj min tahti samai, sila keluar dari bawah langitku. Ini bawah langit Allah, kena reda, suka hukum Allah. Siapa tak suka hukum Allah, mu agung, mu raja, mu sultan, Perdana Menteri, timbalang, Menteri besar hak nak kena turun, hak nak jadi menteri besar, tak ada kira, esko, tak suka hukum Allah, sila keluar daripada bawah langit. Nampak? Nih, Allahu Rabbi.
Dan keluar binatang bumi daripada tempatnya, insya-Allah nanti dia akan terang. Syim itu makna syarah, huraian ni. Daripada Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Bila sebut radhiyallahu anhu itu sebenarnya doa daripada kita, semoga Allah meredai para sahabat yang menjadi ikutan kita. Nampak? Kerana sahabat-sahabat Nabi ni adalah manusia terbaik. Kita tak jadi manusia terbaik melainkan kita ikut sahabat. Baru kita juga menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi bila radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redakan mereka. Boleh tak kita kata radhiyallahu anhu selain sahabat? Berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan harus. Boleh. Sebab tu setengah-setengah ulama bila disebut nama yang bukan sahabat, disebutnya tabi'in. Tak, dia kata Mujahid radhiyallahu anhu. Disebutkan Imam Malik radhiyallahu anhu. Nah, hukumnya boleh. Berkata ia Auf bin Malik, datang aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika perang Tabuk di utara Madinah. Dan ia Nabi di dalam khemah daripada belulang yang dibuat daripada kulit lembu. Maka bersabda ia Nabi SAW, hitung olehmu akan 6 dulu daripada hari kiamat. Pertama matiku, kemudian lepas pada alif tu benda lepas kap alif ada huruf dia tu. Tak ada lah, jatuh cetakan. Iaitu mengalahkan, membuka Baitul Maqdis, kemudian banyak mati pada kamu seperti penyakit yang menyegerakan mati pada kambing, kemudian banyak harta hingga diberikan akan seorang 100 dinar, maka sentiasa ia benci, kemudian percubaan dan bala, tidak ada tinggal sebuah rumah daripada segala rumah orang Arab melainkan masuk ia ke dalamnya, kemudian berdamai, menghentikan perang antara kamu dan antara orang bangsa Rom, maka membatalkan mereka itu akan perjanjian, maka datang mereka itu akan kamu di bawah 80 bendera perang, di bawah tiap-tiap satu bendera 12,000 tentera. Menceritakan hadis ini oleh Al-Bukhari dan Abu Daud dan Ibnu Majah dan At-Tabari, iaitu Ibnu Jarir At-Tabari telah menyebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ini hadis akan 6 perkara dari segala alamat dan tanda hampir hari kiamat. Maka alamat yang pertama iaitu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ia Rasulullah, Nabi akhir zaman dan penyudah bagi sekalian Nabi. Banyak Nabi sebut tentang alamat-alamat kiamat, tanda-tanda kiamat, antaranya yang kita telah dengar tadi. Nabi kata mengingat 6 perkara, sebut 6 perkara berlaku sebelum kiamat. Bukan bila berlaku perkara ni makna kiamat. Dia alamat menunjukkan makna dekat. Faham? Bila nampak alamat makna dekat. Jadi kalau kita orang keluar datang sini nak tengok Kuala Terengganu, faham? Bila dia tengok situ tol tol Bukit Payung, itu alamat sudah dekat dengan Kuala Terengganu. Bukan siapa dah. Sebab tu bila berlaku alamat bukan kiamat. Alamat. Faham lagi? Maka alamat kiamat ni ada alamatul sughra, ada alamatul kubra kata ulama. Alamat kecil, alamat besar. Faham? Dan alamat yang pertama ialah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan lahir Nabi itu tanda dunia dekat dengan kiamat. Tanda pertama. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi yang terakhir. Sebab tu Nabi bila kata Nabi Muhammad khatamul anbiya wal mursalin, khatam penutup segala nabi. Baca khatam boleh, baca khatim pun boleh.
Khatam penutup segala nabi, khatim yang menjadi yang terakhir daripada nabi yang dilantik, dan juga para rasul. Nah, bila dah habis dah yang terakhir rasul, tidak ada lagi tugas sebagai Rasulullah. Kerana apa? Kerana sudah sempurnanya agama Allah. Habis dah cerita, ujung nabi, keluar the end, tamat cerita. Faham tak? Selesai dah tugas. Macam kau tengok cerita lah. Nak? Berjaya dah, hero berjaya dah, siapa dah matlamat dia, dah menyelamatkan dah. Gitu begini-begini, keluar the end. Game over. Bila game over, mu tekan tak jadi apa dah, kata-kata. Dah aku tak ada internet benda apa, game over. Habis dah. Tiup dah sengka kala. Faham? Ada lagi nabi selepas nabi? Tak ada lah. Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, khatamul anbiya. Anbiya maknanya segala nabi, penutup segala nabi, wal mursalin, yang terakhir, yang last daripada sekalian rasul yang dilantik. Daripada 313 atau 315 orang rasul yang disebut dalam hadis, yang last sekali, akhir sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kata, ana khatamul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'di. Aku yang terakhir dari nabi dan rasul, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepas aku. Kalau ada lagi, itu pendusta. Hak mengaku jadi nabi lah. Nampak? Tu mengaku jadi nabi. Hak tu pelawak tu. Orang Terengganu panggil pok bong. Nabi tak kata pok bong, Nabi kata kazabun. Nampak? Salasun yaz'umuna annahum nabiyyun. Nampak? 30 orang akan ada nanti yang mereka dakwa, duk suka mereka ni nabi. Kulluhum kazabun. Sekalian mereka pok bong. Kazabun, bapa penipu besar. Kalau kazib, yang menipu. Kazab, bapa nipu. Faham lagi? Orang kalau banyak sangat nipu, orang Terengganu panggil dia pok bong. Kalau tipu sekali-sekali, orang nak panggil pok bong. Betul tak? Kalau pok bong ni asal cakap tipu. Asal cakap tipu. Dia mari, mari pok bong. Faham lagi? Nampak? Kulluhum yazumuna annahum nabi. Nabi sebut sekalian 30 orang ni, mereka duk dakwa, duk suka mereka ni nabi. Bukan nabi. La nabi yang ba'di. Tidak ada nabi lagi lepas pada aku. Jelas kat situ tak? Kerana bangkit, jelas kat situ nabi kita yang terakhir, maka wafat nabi terakhir, maka kiamat itu sudah dekat. Dekat tidak bererti seminggu. Dekat itu nak bandingkan dengan yang jauh. Dia dekat. Faham lagi? Macam kita Manila, tahu Manila, ibu negara Filipin. Okey, ibu negara Filipin. 3,500 kilo daripada kita. Dekat Bila dekat nak bandingkan dengan San Francisco. Faham? 8,000 kilometer. Faham lagi? Jadi yang 3,000 kilo tu dekat. Dekat mana 3,000 kilo? Dok nak banding dengan San Francisco, dekat 3,000 kilo dari 8,000. Faham lagi? Itu maksudnya alamat kiamat itu menunjukkan kiamat sudah dekat. Bukan sudah dekat itu makna kiamat itu minggu depan. Walaupun 1,000 tahun lagi mungkin, tapi 1,000 tahun lagi nak bandingkan dengan masa yang telah lalu, yang dekat itu ialah yang akan datang. Kaedah kita, kullu atin qaribun, setiap yang akan datang hukumnya dekat. Faham? Walaupun 1,000 tahun lagi kiamat, nak bandingkan kita dengan waktu zuhur tadi, kita sudah jauh dengan waktu zuhur tadi. Kerana kita tak akan bertemu dah dengan zuhur siang tadi sampai bila-bila. Tapi kiamat walaupun 1,000 tahun lagi, kita akan bertemu. Maka bila kita akan bertemu, hukumnya qarib, dekat. Nampak? Kemudian tak usah duk teka lah 2087, waktu kata 2093, jadi menipu lagi. Faham lagi? Jadi pelawak. Allah tak suruh kita cari tarikh.
Kalau orang tanya bila berlaku kiamat, jawab ya, saya tahu, iaitu harinya saja, hari Jumaat. Faham lagi? Tarikh, minggu bila, bulan bila, tahun, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Ni dok siap ni. 2083 kiamat. Hari tu 2014, dok kiamat pun. 2022. Faham lagi? Nah, anjak semua anjak tosolah. Kenapa? Bukan kerja kita. Bila bukan kerja kita, kita ambil masuk cara dok betul lah. Faham? Tapi kalau orang tanya kita bila berlaku kiamat, awak tahu? Tahu? Bila? Hari Jumaat. Dalil Nabi kata la taqumu sa'ah illa fi yaumil Jumaat. Tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat jelah. Jumaat minggu ni dah tak tahu bila-bila. Faham? Dan alamat yang kedua, memerangi oleh muslimun tentera Islam akan Baitul Maqdis dan menang oleh mereka itu dan kalah oleh Rom. Maksud Rom ini orang barat. Maka ini alamat sudah terjadi pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Dan tanda yang ketiga, banyak mati pada orang Islam seperti banyak mati dan segera mati kambing kerana kena hawak. Hawak tu kena satu penyakit wabak. Dan alamat yang keempat, banyak harta sehingga diberikan akan seorang daripada harta sebanyak 100 wang emas, belum suka cita ia menerimanya. Bahkan sentiasa ia benci dan marah, perasaannya sedikit sangat yang diberi kepadanya. Maka ini alamat barangkali terjadi pada ketika Nabi Isa bin Maryam alaihissalam turun daripada langit. Allah Rabbi. Baitul Maqdis zaman Sayyidina Umar telah ditakluk. Yang seribu tahun dijajah oleh orang Rom, orang Barat. Kemudian pula berlaku kematian wabak di kalangan orang Islam. Ni tanda-tanda benda masa Nabi bersebut ni belum berlaku. Jadi menyebut perkara yang gaib daripada mana? Allahu ya'lamul ghaiba. Allah yang tahu yang gaib. Dan Rasulullah macam mana pula? Dia tidak Allah, dia tidak Tuhan, dia tidak Khalik. Dia Rasul. Dia utusan Allah. Allah yang memberitahu. Macam menghidupkan orang mati. Yang menghidupkan Allah. Faham? Atas tangan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian pula kalau diberi wang yang banyak tak suka. Kenapa? Dalam hadis-hadis tentang Nabi Isa AS turun ke bumi menjadi pemerintah yang adil, banyaknya harta di atas bumi. Kenapa? Kerana Allah sebenarnya beri harta daripada zaman Adam AS sampai kiamat banyak kepada setiap penduduk. Tapi dikau oleh pemerintah, dikau oleh raja, orang-orang tertentu saja. Kalau nak kira yang Allah bahagikan, sudah lumayan bagi setiap manusia. Nampak? Kita tengok kehidupan kita dalam dunia hari ni, yang kaya lah apa? Rakyat ke pemerintah? Pemerintah yang senang. Betul tak? Dia nak jadi pemerintah kerana dia nak kontrol, nak kuasai kekayaan negara. Bukan semualah, tapi itu yang majoriti. Faham? Dia nak kuasai, dia nak pegang pembendaraan. Nah, kerana dia di atas, dia boleh mengkayakan dirinya, kemudian dia mengkayakan anak saudaranya, dia mengkayakan ipanya, dia mengkayakan keluarga bini dia mengkayakan begitu bini-bini. Faham? Maka bila turun Nabi Isa alaihissalam, hakaman adlah, hakim yang adil, makmurnya. Di zaman Nabi Isa AS, dalam kitab Fathul Bari meriwayatkan bahasanya kanak-kanak boleh bermain dengan ular. Ular ni tengok orang patut. Tapi oleh kerana baiknya pemerintahan barakah, sehingga ular tu tidak jadi jahat. Dan harimau itu menjaga kambing. Rimau jaga kambing. Leni boleh suruh rimau jaga kambing. Faham lagi?
Itu hadis sahih. Karena apa? Karena mabruk, diberkati. Batu kita memerintah adil, diberkati. Pemerintah Islam yang benar, 5 tahun dia jadi pemerintah, dia tetap miskin, kita makin kaya. Ada tak gitu lah ni? Ni masalah. Lepas 5 tahun siapa senang? Jangan tuduh orang tak baik. Faham lagi? Umum. Betul tak? Pemerintah yang benar-benar dia nak menyenangkan rakyat. Nampak? Jadi bila dia yang adil, berkat turun dari langit. Nampak? Bila berkat itu turun, bumi itu berkat, langit pun turun keberkatan, maka jadilah maknanya orang beri duit pun orang tak ambil. Apa? Kau banyak duit tau. Lah ni duit bukan kata tepi jalan, dalam tong surau kau cokek. Faham lagi? Tahu tak? Adik-beradik tipu para rakyat. Faham tak? Benda hari masjid bahang witi. Kenapa? Kerana suai, tidak ada keberkatan kehidupan. Penuh dengan maksiat dan hati yang tak cukup dengan apa yang telah Allah bahagikan. Jadi tidak ada keberkatan. Masing-masing nak menipu. Faham? Daripada pekat atas dan teri sampai pekat bawah menipu. Menteri menipu cara menteri, raja cara raja, rakyat cara rakyat. Faham tak lagi? Hak main projek juta-juta cara juta, hak jual petai main cara jual petai. Faham tak lagi? Kerana apa? Kerana apa tadi dah tak cukup. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kubur baru senyap, tak ada dah nak kerja ke dunia. Dan yang kelima segala alamat yang 6 itu fitnah. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan sumbangan derma untuk Masjid Al-Ikhwan Gelong Bila, Kuala Terengganu, untuk kita isikan tabung pengurusan masjid dan kita guna untuk maslahah umat Islam. Minta gerak kantong-tong yang ada dalam masjid kanan ke kiri, kiri ke kanan. Bagi yang nak beri sumbangan melalui bank in, boleh lihat di bawah skrin live Facebook Bank Muamalat, nombor akaun 130-100-598-4716 atas nama Masjid Al-Ikhwan Gelong Bila. Yang nak bayar bil api 210037353109 atas nama Zulkifli bin Muda. Gerak-gerak kantong itu. Baik, sambil-sambil kita gerak-gerak tong untuk beri sumbangan derma, kita tengok soalan. Soalan yang pertama, puasa yang dulu kita tinggal dengan sengaja, bolehkah kita ganti dengan kafarah bagi beras kepada fakir, Ustaz? Baik. Dia kata dulu dia tinggal puasa, sekarang kita nak bayar dengan kafarah. Bukan kafarah. Begini, kalau kita orang yang mampu berpuasa, wajib qada dengan berpuasa. Faham lagi? Tapi kalau kita tidak mampu melakukan qada kerana kita sakit yang tidak sembuh, atau kita jenis orang yang memang tidak ada kemampuan, dah tua sangat, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, kata Allah, dan atas orang-orang yang sudah tidak mampu lagi menunaikan puasa, maka hendaklah membayar dengan cara keluar fidyah, diberi kepada orang miskin. Lagi kita boleh berpuasa, tak boleh keluar fidyah, wajib qada dengan berpuasa. Faham? Tapi kita memang sakit yang berpanjangan, tak baik-baik, atau jenis memang tak larat puasa sekalipun masih muda, kerana uzurnya tak mampu puasa, maka barulah fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah untuk orang miskin secupak makanan beras kepada satu hari yang ditinggalkan.
Apakah hukum kalau tidur orang beriman, apakah hukum skamer buat panggilan pun dan menipu warga emas? Dia kata dia telefon orang tua-tua menipu warga emas. Dia tak kira warga emas, warga muda, warga swasta, warga apa pun, menipu ini haram. Faham tak ke? Orang yang kerja menipu dilaknat oleh Allah. Nampak? La'anallahul kazibin. Hadis kata Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Jenis buat helah dengan jual beli bukan daripada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan tipu, tu baru helah, baru untuk melariskan jualan. Faham lagi? Kalau tipu ni tak ada jualan apa-apa tipu. Jangan kena samang ni. Semua sekali ada 3 samang 4,800. Kalau nak settle lagi ni hanya bayar RM450. Sila bank in gini. Kalau lebih pada pukul 12 hari nanti 4,800 kena bayar. Kena bayar sekarang. Kawan tu kata-kata pindah duit 450. Itu betul panggil tipu. Faham? Yang helah ni begini, dia jual beli. Faham tak lagi? Jual beli. Dia tulis situ RM50. Baju tu RM50. Tapi bila dekat dengan raya, 50 tu dia tak buang pun. Cuma dia tulis atas 100 dan dia potong 100 tu tinggal 50. Faham lagi? 50 tu 3 tahun dah 50. Faham lagi? Bila dekat nak raya dia tulis atas lagi 100 dan potong. Orang tengok, separuh harga dah. Itu halah. Laisa minna man ghasya. Nabi kata bukan kalangan kami yang menipu seperti ini. Ada tipu yang halal. Mana kita tipu ikan? Kita beli rapala, hak ikan gede tu, piung kita casting kadang-kadang. Mari kata rizuk sambal. Dia ingat ke ikan kembung. Rupa ikan tiruang, halal. Makan sedap halal. Tipu ikan. Tipu manusia haram. Okey? Lama mana boleh tunggu masa untuk tanam mayat dari masa dia mati, Ustaz? Kedudukan mayat ketika di rumah sebelum tanam. Cara mana masukkan mayat dalam kubur? Baik. Hendaklah kita segera uruskan 4 perkara bila berlaku kematian. Apakah 4 perkara itu yang wajib? Mandi, kapan, semayang, tanam. Faham lagi? Mandi, kapan, semayang, tanam. Ini segera. Faham lagi? Apa maksudnya segera itu? Bukanlah maknanya sampai tak dah nak tengok. Maksud segera itu jangan dilambat-lambatkan. Asri'u bil janazah. Jelas Nabi kata, asri'u bil janazah. Segerakan kamu semua pengurusan jenazah. Maknanya bila sudah mati, maka segera mandikan. Bila selesai mandi, maka segeralah kapankan. Bila selesai kapan, maka segeralah sembahyangkan. Bila selesai sembahyang, segeralah bawa ke kubur. Itu maksud segera. Tetapi bukan makna tak boleh tunggu. Boleh. Jangan lama. Qadar mana lama? Kata ulama-ulama fiqh, makruh jika tanpa sebab dan mayat tidak berubah. Dah disolatkan, contoh, tidak lagi dibawa di kubur. Solat pukul 2, dah nak pergi kubur pukul 4. 2 jam tunggu saja-saja, makruh. Tapi jika sampai berubah bau mayat, haram. Itu yang disebut oleh ulama. Faham? Kedudukan mayat ketika di rumah sebelum tanam, yang afdalnya meletak sama seperti dalam liang lahat. Jika tak boleh, maka kakinya dihanjurkan ke kiblat. Faham? Macam pada sini, kaki straight kiblat. Okey? Itu keadaan dalam rumah. Bolehkah saya buat study group campur laki-laki dan perempuan? Kalau nak campur itu boleh. Mahram.
Perempuan tu mahram kita, sama-sama study kita, tok nyang, boleh. Dah bukan mahram tak boleh lah. Kita boleh berjauhan. Jauh lagu mana? Macam kita di masjid. Okey? Di masjid boleh. Tak bolehlah dalam satu sah laki puang. Faham? Kerana dia bila ada berlaku dekat, dia kaedah kita ni laki-laki perempuan dia macam besi berani. Bila jauh dia relax. Besi berani, faham? Tapi bila dekat dia gedik. Faham? Itulah manusia. Dah, kerana itu ada hijab, tak boleh mukhalatah, percampuran. Soalan seterusnya. Bolehkah saya mengajar orang perempuan di sekolah? Adakah dikira zina? Paruk mu ni. Ngajar murid perempuan kira zina. Paruk kok mana mu ni mari ni. Nah, bolehlah mengajar laki-laki mengajar perempuan, tapi dalam keadaan yang tidak mengundang fitnah. La yakhluwanna ahadukum. Jangan bersunyi seorang kamu. Apa maksud sunyi? Maksudnya tidak ada lagi orang lain, melainkan kita berdua je dengan murid perempuan. Bila kita berdua saja, mula-mula je sifat 20. Illa kana syaitan salisahuma. Melainkan syaitan jadi orang yang ketiga. Ada gitu kan. Soalan seterusnya. Saya ada dengar jika dalam mesin basuh kita masukkan pakaian najis, pakaian itu tetap suci walaupun air tak cukup 2 kolor sebab air datang pada najis. Air saja akan jadi najis dan pakaian jadi suci. Dia kata kalau pakaian itu kena najis, masuk dalam mesin basuh, walaupun air itu sikit, dia jadi suci. Sebab air yang datang ke dalam, ke atas pakaian, atas najis. Jawabnya salah. Maksud pakaian yang ditimpa air datang atas pakaian yang kena najis, pakaian itu jadi bersih. Pakaian itu tidak duduk dalam tempat yang menakung air. Pakaian itu di bawah paip. Okey, ni air turun, buka paip, ambil pakaian kena najis, letak di bawah, itu baru jadi suci. Ini duduk dalam mangkuk. Mangkuk itu dihayun, jadi mangkuk berayun. Faham tak lagi? Letak air itu kena sedikit. Bila sedikit tidak ada kekuatan. Bila kena dengan najis, air itu mutan najis. Tapi bila air itu 2 kolah, barulah dia ada kekuatan. Lepas tu hadis kata, Nabi SAW sebut dalam hadis, al-ma' iza balagha qullataini yang lam yahmil khabas atau kama qala. Air itu bila sampai 2 kolah atau lebih, baru dia ada kekuatan menolak najis. Faham tak lagi? Jadi air itu jadi bersih. Air itu menimpa atas najis, najis itu tidak bertakung. Begini. Jadi bersih. Kalau kita takungkan dalam beledi, masukkan air, jadi mutan najis. Dia pusing kat tula. Melainkan air daripada atas mesin masuk, sambil dipusingkan dan air itu keluar di bawah. Itu baru dipanggil bilas, bersih. Soalan seterusnya. Apa niat yang betul ambil air semayang? Sahaja aku mengambil wuduk. Nabi tak sebut cara berniat. Nabi sebut secara umum SAW, innamal a'malu bin niat. Hanya saja amalan itu dengan berniat. Maka ulama memberi contoh. Ini tugas ulama, ijtihad beri pandangan. Contoh niat bagi wuduk itu, sahaja aku mengangkat hadas yang kecil, boleh. Sahaja aku mengambil wuduk, boleh. Sahaja aku berwuduk, boleh. Dan yang mana senang? Yang mana kamu rasa senang? Sahaja aku berwuduk, sah tu. Sahaja aku mengambil fardu wuduk, boleh juga. Sahaja aku menunaikan fardu wuduk, boleh juga. Sahaja aku mengangkat hadas yang kecil, boleh juga. Lepas tu banyak contoh dalam majmu', dalam tahrik, dalam murni. Contoh-contoh. Yang tak boleh kita niat benda lain. Sahaja aku berkorban. Tapi buat wuduk tak sah lah. Wa innama likulli imri'in nawa. Apa ni? Apa yang kamu tentukan, ma nawa. Apa yang kamu niatkan itu yang kamu dapat. Soalan seterusnya. Boleh tak solat fardu tapi baca surah tengok Quran besar di hadapan? Boleh. Boleh tengok. Faham lagi?
Sama ada semayang fardu 5 waktu atau semayang-semayang yang lain. Faham lagi? Boleh tengok. Yang menjadi masalah ialah pergerakan membelek muka surat. Ini disebut dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad jangan belek pergerakan yang banyak. Sambung balik. Batallah pergerakan yang banyak. Jadi pergerakan yang sedikit tidak batal. Okey, adapun melihat tak ada masalah. Bahkan sebahagian ulama fiqh berkata afdal membaca Quran melihat mushaf. Membaca satu pahala, melihat pada mushaf satu kemuliaan lagi. Soalan seterusnya. Bolehkah kita kutip pucuk pokok buat ulam yang ada di tepi tali air? Kita tak tahu siapa dah tuannya. Tali air tepi-tepi jalan tu ada tuan tanah tak? Siapa punya tali air? Kerajaan tu siapa? Rakyatlah, kita lah. Bolehlah ambil hak kita dah. Faham lagi? Yang tak boleh ditanam khusus oleh kerajaan seperti mardi, ditanam pokok rambutan dalam pagar mardi, mengi bahan buah, haram lah. Tak boleh tu, kena khusus untuk penggunaan buahnya. Adapun tanah-tanah kerajaan, tepi parit, tepi sungai, tumbuh pokok-pokok liar, halal. Faham? Soalan seterusnya. Sekiranya qada solat puasa Ramadan yang ditinggalkan dulu tidak sempat habis buat apa sebab meninggal dunia, bagaimana nasib kita di akhirat pula? Barang siapa yang berniat melakukan suatu perkara yang baik, maka dia sudah dapat pahala. Sama ada dia dapat tunai atau tidak. Secara umumnya kita kena niat nak melakukan, berazam untuk membayar hutang Allah. Kerana dalam Bukhari, fadainullah ahaqqu ayyuqda, maka hutang Allah yang mustahak kamu bayar. Hak mana sempat, alhamdulillah. Tak sempat, wa amruhu ilallah. Kata ulama, serahkan perkara itu pada Allah. Apa maksudnya? Wa kana Allahu ghafurur rahim. Adalah Allah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Kerana dia sudah berniat dan sudah berazam membayar, cuma terdahulu oleh kematian. Faham lagi? Soalan seterusnya. Siapa tokoh yang lebih ahli dalam bidang tasawuf, Imam Ghazali ataupun Syekh Ibnu Athaillah? Kerana memiliki kitab yang hebat seperti Ihya Ulumuddin dan Al-Hikam. Syekh Athaillah pernah berkata bahawa hiasilah dirimu dengan kemaksiatan dan janganlah hiasi dengan ketaatan. Apakah artinya ucapan beliau itu? Baik. Dia kata antara Syekh Ibnu Athaillah dengan Imam Ghazali rahimahullahu taala, mana yang lebih baik? Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Kita tak tahu mana yang lebih baik. Yang kita tahu kita ni tidak baik. Faham lagi? Kita tahu memang tidak baik dengan Allah, dengan orang, dengan anak-anak, dengan isteri. Betul tak? Kedua-dua tokoh ulama ini yang masyhur dalam ilmu tasawuf, yang menjadi ikutan. Cuma gelaran tertinggi itu diberi kepada Imam Ghazali rahimahullah taala, Hujjatul Islam. Bila sebut Imam Ghazali Hujjatul Islam, dia menjadi hujjah, menjadi lawyer bagi agama Islam. Nampak hebatnya Imam Ghazali. Syekh Athaillah ini mengarang kitab Hikam, kitab tentang pengalaman beliau. Pengalaman beliau dengan urusan-urusan batin, dengan pembukaan daripada Allah, ilham-ilham yang baik dikongsikan dalam kitab Hikam. Nampak lagi? Sebab tu orang yang mengarang Hikam ini orang yang dibukakan oleh Allah beberapa perkara yang tidak dibukakan oleh orang lain, maka pembukaan itu ditulis di dalam kitab sebagai pengalamannya. Nampak lagi? Jangan kita nak kata siapa lebih baik, siapa lebih baik. Kita wallahu a'lam. Tapi mereka kedua ni orang-orang yang hebat, yang menjadi ikutan ulama-ulama dunia. Ulama dunia baca kitab Hikam Athaillah. Ulama dunia menjadikan Ihya Ulumuddin sebagai rujukan. Macam kita ni, siapa ulama dunia ikut kita?
Maksud hiasilah maksiat itu ialah jangan kita lupakan maksiat yang sudah kita lakukan. Dan lupakanlah ketaatan yang kita buat. Kita ni kalau buat benda yang baik, kita buat anggaplah ia seperti najis. Kalau kita pergi berok jambang hok atas sungai, kan ada jambang atas sungai tu, tahi tu jatuh, najis jatuh dalam air, dia timbul, lepuk timbul. Faham tak? Lepas tu anyuk tak? Anyuk, lupakan. Jangan ikut dengan motor. Faham lagi? Itulah ketaatan kita, kebaikan kita. Faham lagi? Anggap najis. Sebab kita duduk sekarang ini silap. Kita duduk nak nampak hak baik kita duduk buat. Faham lagi? Akhirnya kita lupa kejahatan kita dengan Allah. Hak dosa kita kena ingat sama. Supaya kita sentiasa istighfar, rasa nak dekat dengan Allah. Tapi bila kita duduk tengok hak baik tu sama, hak kita buat, akhirnya kita rasa hebat daripada orang lain. Akhirnya kita rasa sudah banyak amal. Maka kita jadi malas beramal. Nah, berok dah, ada tak orang selfie dengan tahi ni? Faham lagi? Tak ada lah, bau pang, bau tak layan dah. Nah, kekejar dengan motor, nampak tahi. Ada lah. Itulah kebaikan kita. Nah, tapi kita terbalik. Hak baik kita duduk ulang hari-hari. Sampai ustaz pun kena virus ni. Dia ngajar, dia nak khabar dia tu hebat, dia tulis dalam Facebook. Dia nak khabar tak ada orang boleh ngajar macam dia, dia tulis dalam Facebook. Dia kena nyakit dah. Dia nak berapa orang? Soalan seterusnya. Saya boleh tak sunatkan solat sunat selepas jamak? Boleh. Jika saya buat jamak takhir maghrib isyak, yang mana solat isyak dulu kemudian maghrib, adakah boleh saya tunaikan ba'diyah isyak? Boleh, kerana benda ni khilaf ulama. Okey? Jika ada jemaah lelaki sedang solat sendirian di masjid dan terdapat 3 orang wanita masuk untuk solat juga, jika mereka berdiri jauh di belakang lelaki tadi dan niat imam ikut perbuatan lelaki itu, adakah dia dapat pahala jemaah? Ya, dapat. Ada 3 orang makcik ikut seorang pakcik. Pakcik duduk depan lah, jangan makcik duduk depan pula. Faham lagi? Mok ngoh, mok long, mok enggak. Dia tengok, pak mak ada. Dia pun duduk, Allahu Akbar, niat makmum. Sah. Walaupun jauh. Dalam masjid, sah. Contoh, setengah kilometer. Sah kau? Ada masjid setengah kilometer, ada? Masjid ni? Masjid Nabawi. Kan? Kita masuk ke belakang, tu imam setengah kilo, 500 meter. Kecik tu imam, tengok dengan seperong. Oh, ada. Kita pun nak pergi depan, tak kandang 2 rakaat. Tak, dia rakaat kedua dah. Kita takbir di belakang, Allahu Akbar, sah. Dalam masjid, sah. Dan ada pun kalau di luar masjid, orang di luar, di belakang, atas tanah, di padang, di rumah belakang, dalam fiqh Syafi'i tidak lebih 300 hasta. Nampak? Soalan seterusnya. Hukum keluar makan dengan bini orang selepas waktu pejabat. Boleh atau tidak sebab nak bincang pasal kerja? Boleh, bawa suaminya. Taklah kita dengan bini orang berdua lah, kerja 2 orang. Tak boleh. Kerja besar mana? Kerja benda mu. Mu nak alih matahari. Tak apa besar tu kerja jabat. Tak boleh. Tahu boleh. Mu Perdana Menteri ke, Menteri besar ke, tak boleh. Faham lagi? Islam ya'lu wala yul'an alaih. Islam tinggi kali. Masuk peraturan. Kena ikut. Tak ada orang tinggi sampai mengatasi hukum Islam, tak boleh. Faham? Presiden ke apa, rendah mereka. Nampak? Kita takkan jadi presiden lagi. Baru piung baru. Baru tak piung. Piung ni budak suruhan pejabat. Sombong dah dengan hukum Allah. Pada piung kan? Nah. Ada ustaz mengatakan tidak boleh kita belajar sifat 20 kerana sifat 20 tidak ada di zaman Nabi. Jarang ustaz gini. Dia kata, seorang ustaz kata sifat 20 tak ada zaman Nabi, jadi kita tak boleh belajar.
Kalau gitu rosak habis agama ni. Zaman Nabi ada Sahih Bukhari? Cik jawab, ada tak? Tak ada. Tak boleh mengaji Sahih Bukhari bid'ah. Zaman Nabi ada kitab ilmu mustalah hadis. Ha ni hadis sahih, ha ni hadis dhaif, ha ni hadis hadis apa ni, apa maqtu' ni marfu'. Ada? Tak ada. Punah ranah habis Islam. Tak boleh ngaji bid'ah. Tak ada ilmu usul fiqh. Tidak ada ilmu usul tafsir, tak ada zaman Nabi. Tak boleh mengaji habis, rosak habis. Betul tak? Ha, ni salah. Sifat 20 memang tak sebut zaman Nabi. Ada zaman Nabi sebut sifat 20? Ada tak zaman Nabi sebut rukun wudu 6 perkara? Ada? Cuba baca hadis. Saya nak UPT. Nabi kata rukun wudu 6 perkara. Ada? Mana ada? Allah sebut dalam Quran, fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi rusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Innamal a'malu binniyat. Bada Allah ibda bima bada Allah bi. Itu 6 perkara. 4 daripada Quran, 2 daripada hadis. Sampai ke ulama baru buat rukun wudu 6 perkara. Tiba-tiba tak ada zaman Nabi sebut rukun wudu 6 perkara, kita tak boleh mengaji. Dia kata nak jadi ustaz sangat bodoh. Simpanlah kebodohan itu untuk diri sendiri. Jangan kita bodohkan masyarakat. Okey? Zaman Nabi ada sebut masalah nasih mansuh. Ada? Ada ijmal, ada mubayyan, ada apa ni umum khusus. Tak ada. Ada belajar ilmu nahwu. Ada bab mubtada khabar. Bab isim kana ada. Tak ada. Alfiah Ibn Malik ada zaman Nabi. Tak boleh belajar. Kerana ilmu ini bid'ah. Faham? Ngarut orang ni. Soalan seterusnya. Apa ni? Ada lagi? Mana tadi? Tak. Kita dah upah lagi haji ayah kita, apakah hukumnya? Dosa tak kita? Dengar baik-baik. Jika mati ayah dan ayah itu meninggalkan harta yang cukup untuk buat badal haji, wajib segerakan. Tak boleh tangguh-tangguh. Tetapi jika ayah tidak meninggalkan harta yang cukup untuk buat badal haji, harta yang ditinggalkan ayah tak sampai RM3,000. Contoh ada RM40 tinggal si mati. Mana boleh nak upah orang? Upah haji RM3,000. Contoh. Maka tidaklah wajib. Faham lagi? Ayah itu sebagai orang yang tidak ada kemampuan. Kemampuan pergi haji ketika hidup sekarang RM15,000 lebih kurang. Nah, ketika mati RM3,000. Bermakna siapa yang ada RM15,000 dan ke atas masa hidup, lebih daripada belanjanya, dia tak pergi haji, mati. Berdosalah dia. Kerana dia sudah ada RM15,000. Faham lagi? Tetapi kalau dia ada hanya RM3,000 masih hidup, tak mampu pergi haji, kurang lain. Kerana haji RM15,000, mati tidak berdosa. Tapi RM3,000 tadi boleh tak ubah haji? Boleh. Wajib anak-anak gunakan RM3,000 untuk upah haji. Kalau tidak dibuat upah haji, berdosa. Kerana ini hutang dengan Allah. Tetapi jika tidak ada kemampuan, tidak ada ditinggalkan harta oleh si mati, maka anak-anak itu sunat belanjakan harta untuk tunaikan badal haji untuk orang tua yang telah meninggal. Faham? Kahwin dah tapi masih suka tengok perempuan yang lain. Itulah laki-laki. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Allah jadikan laki-laki itu seronok tengok perempuan. Faham lagi? Walaupun dia sudah kahwin. Faham lagi? Siapa yang tak seronok tengok, dia gay. Faham lagi? Cuma datang peraturan untuk menjaga. Yaghudduna min absarihim. Allah suruh jaga mata pandangan orang laki-laki. Faham? Allah tak kata hendaklah kamu buang rasa seronok. Mana boleh buang? Sebab zuyyina, Allah buat kita, Allah letak dalam hati, dalam tubuh badan manusia itu suka melihat pula. Nak buang mana? Tak boleh buang. Tapi kontrol. Kullil mu'minin yaghudduna min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad pada kaum laki-laki itu supaya mereka mengawal pandangan mata mereka. Bukan supaya mereka buang rasa suka pada perempuan. Mana boleh buang? Itu aplikasi asal dah. Faham lagi? Suruh kawal. Kawal ke mana? Dalam hadis kata jika kamu menjumpa seorang perempuan di tengah jalan,
Maksud tengah jalan tu tepi jalan lah. Di mana di jalanan lah. Fa'ajabatka. Dia tu comelnya, sama ada mukanya, perhiasannya atau gayanya, a'jabatka, menjadikan kamu wow. A'jabatka tu wow. Lati tak. Baliklah kepada isterimu. Nabi faham lagi. Nabi faham dah. Nabi tak kata barang siapa yang jumpa perempuan tengah jalan lalu rasa cantik, maka orang itu orang bodoh. Tak ada. Faham lagi? Tak lah, itu betul laki-laki. Tapi janganlah kamu kawal pandangan kamu, dan kalau yang lebih daripada pandangan itu halal di rumah kamu tu. Faham lagi? Modest yang dibasuh dah boleh bakar tak? Ni ropuang tanya. Dia benda apa pun, benda-benda najis ini, kalau daripada tubuh kita yang sunat ialah tanam. Kita potong rambut sunat tanam, cukur misai sunat tanam. Darah kita walaupun sikit kita ambil jawab darah, kita ambil ada darah, sunat buat tanam. Tapi boleh dibuang dalam tong sampah. Nampak? Dan tidak disuruh bakar. Faham lagi? Nak bakar lah, tapi tidaklah disuruh bakar. Soalan yang kedua, ketiga sebelum akhir. Ada kalangan ahli keluarga saya mesti ada kena rasuk. Bila kena rasuk, benda yang sama, pesan yang sama, iaitu moyang saya. Soalan saya, betulkah roh moyang boleh masuk dalam tubuh manusia? Roh manusia dalam tubuh dia sekali seorang saja. Bila sampai masa 4 bulan dalam perut ibu, maka ditiupkan roh dalam janin. Sampai masa nanti pula dicabut roh itu ketika matinya. Dan roh itu tidak boleh dimasukkan dalam mana-mana badan lagi. Hak masuk pula pada badan yang lain, itu bukan daripada kepercayaan Islam. Faham lagi? Siap satu roh, satu jasmani, satu tubuh. Satu set dah dia. Dia set tu sama dah sampai kiamat. Okey? Jasad ditanam di alam dunia sebagai kubur. Rohnya, kalau roh orang beriman, naik ke langit pada permulaan. Kemudian dia letak dalam barzah, dalam kebun-kebun syurga. Roh orang kafir tidak naik ke langit, bahkan ditutup pintu langit. La tufattahu lahum abwaabus sama'. Allah kata tidak akan dibuka pintu-pintu langit bagi roh-roh orang kafir. Mana? Latuk ke dalam bumi. Ada hadis tentang telaga Berhud, dan ada yang bermain di bumi, di kubur, dan tak masuk dalam tubuh lain. Yang masuk merasuk mengganggu tadi adalah jin yang kafir. Jin, bukan roh masuk dalam badan kita. Jin boleh masuk. Okey? Jin itu menghasut. Jin itu mengaku sebagai nenek, sebagai wali dan sebagainya. Dia jin. Yang boleh masuk dalam tubuh manusia ramai. Antaranya jin, antaranya malaikat, antaranya hayawan. Hayawan boleh masuk dalam tubuh kita. Natang, boleh tak? Bukanlah gajah. Cacing, boleh tak cacing masuk tubuh kita? Parasit boleh masuk. Coronavirus, banyak binatang dalam tubuh kita, betul tak? Cacing pita, cacing kerawit, macam-macam lagi. Jin, bukan roh lah, jin-jin yang mengaku. Jin tu kata, saya mak kilau, masuk dalam tubuh kita pun bersilap, kampung pelepang, mak kilau. Mak kilau ni mati, jasadnya ditanam di kubur. Rohnya sebagai roh orang mukmin disimpan di kebun-kebun syurga. Faham lagi? Yang kedua sebelum akhir, dulu borang naik, dulu barang naik, parti hok tu buat flash mob. Leni barang naik, parti tu dah buat dah flash mob. Bak apa gitu? Haji tu jawab. Dulu barang naik, kita duduk tepi-tepi jalan, marah barang naik. Sekarang barang naik, kita tak duduk tepi jalan. Kenyang dah. Haji tu jawab. Marah ke haji tu lah.
Kenyang dah. Allah Rabbi. Begitulah masalah kadang-kadang gitulah. Kita bila kita duduk dalam lain, kita duduk luar lain. Nampak lagi? Itulah ujian Allah. Itu ujian. Kita macam kita orang luar stadium kan, dengan dalam lama. Mana lagi? Dia lalu kat stadium, duduk luar kat traffic light, api merah berhenti, dag. Go! Dengar dalam. Faham? Dia pun balik, dia kata bang, menang 1-0. Padahal bola tu kena kepala pengadil. Faham lagi? Ingat ke gol dah kepala pengadil kena lepung tubik mula. Dia tak nampak. Dia cerita 1-0 padahal seri. Lain tak tu cerita. Nampak? Masuk dalam tu jadi lain lah. Ginilah kalau kita jadi pemerintah macam orang tak kahwin lagi ya. Dia cakap popang, mu kat gini kalau nikah takut bini kau. Tak lah. Tengok orang lah bah. Bang, berak nikah dak. Dak tu bik umur tu. Lagi apa? Gitulah ramai-ramai je. Waktu rima, kalau kita nak selfie dengan rima, selepas dia makan seekor lembu. Kalau dia tengah lapar, tak usah. Dengan kamera itulah. Faham lagi? Dia bekeng pasal lapar. Betul tak? Tapi bila dia sudah makan seekor lembu, bekeng tak? Tak boleh duduk tak kepala. Boleh cabut pisau. Imat. Faham? Pasal kenyang. Mudah-mudahan tidaklah begitu sahabat-sahabat kita yang di dalam sana. Okey? Saya seorang YP. Tiap projek kawasan saya bagi kepada penyokong saya dengan syarat kena bagi 20% untuk saya buat kebajikan kawasan saya. Boleh ke? Tak boleh. Mana boleh gitu? Kita dapat nak bagi satu projek pada satu syarikat. Syarikat itu mesti beri 20% harga projek kerana kita nak buat sesuatu di kawasan kita. Mana boleh? Orang berniaga kan? Tak boleh buat gitu, rugi orang. Orang nak bayar harga, nak beli barang mentah, nak bayar upah pekerja. Faham tak lagi? Gaji orang, tak boleh. Jangan minta lagu tu, tak boleh. Orang tak mau beri, takut lain kali kena blacklist. Faham tak? Kalau beri, rugi. Tapi tak apalah rugi-rugi pun. Ada gak kerja budak-budak tak duduk saja. Itu masalah tertindas. Islam ini naik supaya tidak ada penindasan. Kalau masih ada penindasan, dia tetap haram. Siapa yang dapat tender, dapat projek, tak boleh kita minta apa-apa. Dia nak bersedekah, alhamdulillah. Nampak lagi? Jangan kita minta. Awak nak projek ni, awak kena beri 20% untuk don. Don akan buat ni, nak buat lokang dan sebagainya. Tak boleh. Harga yang dia dapat tu berapa? Bukan dia seorang sebut harga tu. Ada orang sebut lebih rendah, ada orang sebut lebih tinggi. Ada harga siling, ada harga bawah. Dan harga itu kadang-kadang tak untung mana pun. Ini yang berlaku dalam masyarakat, dalam tender-tender sekarang ini. Itu haram hukumnya. Kenapa? Kerana orang terpaksa kena beri. Nampak? Kadang-kadang dia mengalami kerugian. Kenapa? Kerana 20% sudah hilang keuntungan ni. Nampak? Kata bandar orang, awak nak niaga sini, boleh nak jual pisang sini. Tapi atas untung pisang tu kita nak 20%. Tak boleh, haram. Tak boleh. Faham lagi? Tak boleh, haram. Ingat berhentilah benda lagi. Ini patutnya tidak ada berlaku dah sekarang. Ini orang-orang yang tidak faham dengan syariat Islam. Patut tak ada dah berlaku sekarang. Soalan yang terakhir. Apakah kau buat gathering RZ besar-besaran? Gathering tu apa? Pertemuan, perjumpaan. Tak ada masalah. Bumi ni untuk kita hidup. Untuk kita duduk. Untuk kita bergerak ke sana kemari. Bekerja, berehat. Makan angin, berjalan. Boleh berlaku. Islam bukan agama menghalang. Dia mengawal saja. Nak buat RZ ke nak buat apa? Kawal. Jangan sampai melanggar peraturan. Jangan sampai mudarat. Kerana kaedah kita la darara wala dirara. Nampak?
Habis dah. Ada satu lagi malam ini, saya L. Kuta. Siapa nak bangun? Jawab soalan yang sangat mudah. Mari. Saya L. Mari sini. Siapa nak saya L? Sebelum kita tutup buku. Cepat. Mari. Bangun je lah. Dapat hadiah. Saya L. Saya L speed. Kena XL. L boleh dah tapi nak buat muda kan? Baik. Comel latih. Awak nama apa? Ingat stiker ni Fikri ni. Nama Fikri, alhamdulillah. Orang mana asal? Bukit Besar. Nama Fikri bin Muhammad. Okey. Dalam huruf alif betul sampai ya, sebutkan 3 huruf yang orang gunakan sebagai nama orang. Alif, Encik Alif. Ber tak ada nama orang. Sa mana ada orang nama Sa? Nama penuh Alif penuh. Ada pula nama Sa. Alif. Tak ada ya nama ya. Itu Zakaria. Nama penuh. Alif. Kalau duduk atas Alif tu dia cakap. Hamzah. Dua. Orang guna nama orang ke tak? Hamzah. Lagi. Lam Alif ada nama orang Lam Alif. Ain. Okey? 3. Alif, Hamzah dan Encik Ain, Nurul Ain. Ain, Puan Ain. Okey? Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.